Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai orang politik dan juga penganalisa politik berkata PAS ni tikam belakang UMNO. PAS ni penderhaka. PAS ni not sincere, not loyal terhadap UMNO. Tapi di Kelantan, Tengku Razali kata mereka nak kalahkan PAS. Mereka akan, kalau boleh, buat satu gabungan baru dan tendang PAS keluar dari Kelantan. Di Terengganu, UMNO berkata mereka akan bertanding ke semua 40 kerusi. 8 kerusi Parlimen, 32 kerusi DUN, dan mereka kalau boleh nak supaya PAS dapat kosong, 0 seats di Terengganu. Hanya di Selangor saja UMNO berkata mereka akan berpakat dengan PAS pada pilihan raya umum yang ke-15 akan datang. Jadi yang mana satu? Di Selangor, UMNO kata mereka akan berpakat dengan PAS. Di Kelantan, UMNO berkata ataupun Tengku Razali berkata mereka akan hapuskan PAS. Di Terengganu, UMNO berkata mereka akan tendang PAS keluar dan akan bertanding ke semua 40 kerusi Parlimen dan juga DUN. Jadi, nampaknya mesej yang kita terima dari beberapa tempat di Malaysia ni, setiap negeri ni ada dasar sendiri. They have their own state policy tentang relationship di antara PAS dan UMNO. Jadi kita tak tahu apa sebenarnya dasar pusat. Beberapa pemimpin UMNO di pusat pula berkata PAS ni traitor, PAS ni penderhaka, PAS ni main belakang atau tikam belakang UMNO. Yang saya tahu, PAS ni sokong Perdana Menteri. PAS ni tidak ada niat tidak baik, tidak ada niat malafide terhadap Perdana Menteri. Parti Bersatu juga menyokong Perdana Menteri. Oleh kerana Parti Bersatu menyokong Perdana Menteri, maka PAS tidak anggap Bersatu sebagai musuh. Sebab PAS sokong Perdana Menteri, Bersatu sokong Perdana Menteri, jadi PAS menganggap Bersatu ni sebagai kawan, bukan sebagai lawan. Kalaulah Bersatu, usaha mereka macam Pakatan, DAP, PKR dan sebagainya, kalau usaha mereka nak menjatuhkan Perdana Menteri, maka PAS akan anggap Bersatu sebagai musuh. Tapi dalam keadaan sekarang, PAS dan juga Bersatu unanimous, sebulat suara menyokong Perdana Menteri. Jadi kira kawan lah tu. Sebab apa mereka marah sangat terhadap PAS ni? Orang politik di peringkat pusat, di peringkat negeri dan penganalisa politik ramai hari ni pun sudah keluar mengatakan PAS ni tikam belakang UMNO. Sebab apa mereka ni marah sangat terhadap PAS, tuduh PAS macam-macam? Dia begini, PAS menyokong Perdana Menteri, Bersatu juga sokong Perdana Menteri. Jadi dengan PAS dan Bersatu sebulat suara menyokong Perdana Menteri, maka susah nak jatuhkan Perdana Menteri. Kalau PAS dengan UMNO bergaduh, dan kalau PAS dan Bersatu juga bergaduh, dan kalau PAS dan Bersatu tarik sokongan dari Perdana Menteri, maka jatuhlah Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob tak boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi perlulah PAS dan UMNO dan juga PAS dan Bersatu bergaduh, kena three corner fight. Bila PAS bertikam lidah dengan Bersatu dan bertikam lidah dengan UMNO, dan ketiga-tiga parti itu berpisah, they go their own way, maka hancur. Ismail Sabri akan jatuh. No way Ismail Sabri can stay as Prime Minister. Isu dia ringkas. Isu dia nak jatuhkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Tapi selagi UMNO, PAS dan Bersatu sebulat suara menyokong Perdana Menteri, susah nak jatuhkan Perdana Menteri. Ismail Sabri Yaakob will remain as Prime Minister hingga bubar Parlimen, hingga pilihan raya umum yang ke-15. They want him down now.
Jadi geng mana dalam UMNO ni yang marah sangat dengan PAS dan marah sangat kerana PAS ni tidak mau bergaduh dengan Parti Bersatu. Mereka nak suruh PAS ni bergaduh dengan Parti Bersatu, PAS tak mau bergaduh dengan Parti Bersatu. Jadi mereka marah PAS, mereka tuduh PAS ini dan itu. Geng mana ni? Saya rasa seluruh Malaysia tahulah geng mana ni. Ini geng Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid panik. Dia sudah dapat feedback yang dia akan kalah kes mahkamah dia ni. Oleh kerana no way Zahid Hamidi boleh escape dari kes mahkamah dia. Jadi sekiranya Ismail Sabri Yaakob tidak campur tangan dalam urusan mahkamah, sekira Ismail Sabri Yaakob tidak arah AG ataupun Chief Justice untuk tarik balik kes terhadap Zahid Hamidi, gugurkan charge terhadap Zahid Hamidi, maka mustahil Zahid Hamidi tidak masuk penjara. So they are panicking. Dia orang tahu masa sudah suntuk. Kalau tak kena gaya sebulan dua lagi, kes Zahid Hamidi ni akan selesai dan keputusan mahkamah akan diturunkan dan Zahid Hamidi punya career habis dan he's going to jail. So sebelum dia mahkamah buat keputusan dan sebelum dia masuk jail, dia kena jatuhkan dulu Perdana Menteri. Itu saja. Tapi selagi PAS tak bergaduh dengan UMNO dan selagi PAS tak bergaduh dengan Parti Bersatu, mustahil. Susah nak jatuhkan Ismail Sabri. They don't have the numbers. Kalau setakat pembangkang saja, Pakatan Harapan, mereka tak cukup undi, tak cukup kerusi untuk nak buat undi tidak percaya, vote of no confidence, dan juga tidak ada sebab nak adakan vote of no confidence ataupun undi tidak percaya terhadap Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob buat apa yang rakyat nak. Dia happy. The rakyat is happy. Yang sebenarnya, walaupun banyak lagi masalah rakyat kerana COVID, kerana peperangan di Ukraine, ekonomi dunia ni menghadapi kemelesetan, kesusahan. Jadi ialah dengan sendiri Malaysia pun akan menghadapi kesusahan. Tapi bukan salah Perdana Menteri. Ini global punya masalah, global issue. Tapi selain dari itu, the government is functioning, the government is performing. Apa excuse kita nak buat undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri? Kalau pembangkang buat undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri, rakyat akan marah, pengundi akan marah. Dan kemungkinan besar Pakatan Harapan akan kalah lagi teruk kalau mereka buat undi tidak percaya dan cuba mengadakan pilihan raya umum 15 tergempar. They cannot risk that. The voters will punish them. So mereka kena buat diam, harap Perdana Menteri buat satu kesilapan besar, dan apabila Perdana Menteri buat kesilapan besar, maka itu akan jadi excuse, alasan untuk undi tidak percaya. Tapi so far that has not happened. Belum berlaku lagi. So sekarang ni, the only way, satu cara saja nak jatuhkan Perdana Menteri ialah nak suruh PAS bergaduh dengan UMNO, PAS bergaduh dengan Bersatu. Jadi sebab itulah macam-macam tuduhan dibuat terhadap PAS, tikam belakang lah, traitor lah, pengkhianat lah, and all sorts of allegation, macam-macam tuduhan, supaya akan berlaku kekecohan ataupun pergaduhan di antara tiga parti, UMNO, PAS dan Bersatu. And so far UMNO tidak berjaya, atau geng yang nak pecahkan UMNO, PAS dan Bersatu ni belum berjaya untuk nak timbulkan kekecohan. Dan as it is today, setakat hari ini, Bersatu dan juga PAS menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri dan tidak ada niat untuk nak jatuhkan Perdana Menteri ataupun nak bentang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Dan inilah yang menjadi perkara yang geng-geng anti Ismail Sabri ni rasa runsing.
Ismail Sabri has the support of PAS, has the support of Bersatu. And the only way kalau boleh nak suruh PAS ni bergaduh dengan UMNO dan Bersatu supaya Ismail Sabri akan jatuh. Itu saja. This is actually satu coup, internal coup di dalam UMNO untuk jatuhkan Perdana Menteri, dan dia orang nak cuba menjatuhkan Perdana Menteri dengan menimbulkan pergaduhan di antara PAS, UMNO dan Bersatu. Assalamualaikum, salam sejahtera.